Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Okey, baik. Untuk hari ini, cikgu akan tunjukkan sambungan kepada bab 8 iaitu sukatan serakan data uh, terkumpul. Okey, data terkumpul ke data tak terkumpul? Data tidak terkumpul. Data terkumpul tingkatan 5 Data tidak terkumpul tingkatan 4. Okey, baik. Untuk hari ini, cikgu akan tunjukkan subtopik 8.2 iaitu sukatan serakan. Sikit sahaja hari ini, tak banyak. Hanya akan tunjukkan dua sahaja iaitu berkaitan dengan julat dan juga kuartil. Untuk varian dan juga sisian piawai, saya akan tunjukkan untuk kelas yang lain dengan lebih detail. Okay, sebab varian dan sisian piawai ni ada formula dan awak kena faham betul-betul dahulu tentang julat dan juga kuartil untuk kita dapatkan sisian piawai sebab dia akan melibatkan gambar rajah, jadual dan sebagainya. Jadi kena faham betul-betul Okey, jadi cikgu tunjukkan dahulu. Okey, ini kita punya buku teks. Lihat buku teks ni dalam pada muka surat 219. Okey, buku teks pada muka surat 219. Jadi kepada yang ada dalam kelas hari ini, Husna dan juga Frida, okey. Jadi terima kasih cikgu ucapkan. Dan seperti biasa cikgu record pengajaran ni supaya pelajar lain boleh merujuk balik semula apa yang cikgu dah ajar pada hari ini. Dan jangan lupa seperti biasa cikgu bagi tahu, sentiasa cikgu ingatkan, tengoklah channel Telegram cikgu dan juga channel YouTube iaitu Cikgu Isa Kanada. Okey, itu semuanya adalah berkaitan dengan video, pengajaran dan pembelajaran serta program-program yang ada saja. Okey, bukannya untuk dapat duit tu benda tu, tapi untuk mengajar saja. Okey, baik, kita akan tengok sukatan serakan. Okey, sukatan serakan kita cuba tengok satu persatu. Bagaimana anda menentukan julat antara kuartil, varian dan juga sisian piawai bagi sukatan untuk menguraikan serakan data tidak terkumpul. Ini dia punya apa ni? Apa yang kita nak buat hari ni bagaimana kita nak menentukan julat antara kuartil, varian, sisian piawai bagi sukatan. Tetapi seperti mana yang cikgu kata tadi, varian dan juga sisian piawai ini cikgu akan pindahkan dia kepada kelas yang berikutnya. Okey, kelas yang berikutnya cikgu akan pindahkan dia. Okey. Dalam statistik, julat bagi suatu set data tidak terkumpul ialah beza. Okay, tengok julat bagi satu set data tidak terkumpul ialah beza antara nilai cerapan terbesar dengan nilai cerapan terkecil. Itu adalah untuk julat. Okey, itu adalah untuk julat. Ni kena tahu ni. Okey, jadi untuk julat adalah nilai cerapan terbesar tolak nilai cerapan terkecil. Maksudnya dalam satu set data kita kena cari nilai yang terbesar dan kita kena cari nilai terkecil. Maka bila disebut beza ini bila kita sebut beza, okey, beza, maka kita akan gunakan operasi tolak. Okey. Kita akan gunakan operasi tolak. Sebut saja beza, operasi tolak. Kalau dia kata hasil, okey, hasil adalah operasi tambah. Okey, hasil adalah operasi tambah. Beza adalah operasi tolak. Okey, jadi dekat sini dia nak nilai cerapan terbesar tolakkan dengan nilai cerapan terkecil. Okey, kita akan tolakkan dia. Nilai cerapan terbesar tolak dengan nilai cerapan terkecil. Okey, terbesar tolak dengan cerapan terkecil. Okey, kita tengok contoh. Diberi satu set data 34, 23, 14, 26, 40, 25, 20. Tentukan julat bagi set data ini. Okay, cara penyelesaiannya, kita akan cari nilai cerapan terbesar dan kita cari nilai cerapan terkecil. Kalau ikut dekat sini, kita ada nilai cerapan yang terkecil adalah 14 dan nilai cerapan yang terbesar adalah 40. Maka 40 tolak 14 kita dapat 26. Itu adalah julat. Okey, itu adalah julat. Senang cerita, kalau cikgu akan bagi tahu macam ni. Apabila diberi satu set data untuk kita mencari julat, yang pertama sekali ialah susun balik semula data dalam kedudukan menaik. Okey,
susun balik semula data dalam kedudukan baik. Maksudnya kat sini awak pun susun. Nilai kecil 14. Lepas 14 apa? Okey, kita ada 14. 14, 15, 16. Okey, seterusnya ada nilai 20. 20. Okey, 21, 22, ada 23. 23, 24, 25. Okey, 25, 26. Okey, 27, 28 sampai 34 dan seterusnya kita ada nilai 40. Maka dekat sini kita dapati bahawa yang terkecil adalah nilai 14. Dekat sini bila kita susun yang terkecil adalah nilai 14 dan yang terbesar adalah nilai 40. Yang ini akan menentukan awak dapat lebih lebih tepat data tu daripada awak mencari sahaja. Okey, tapi kenapa cikgu suruh susun ni? Sebabnya ialah nanti pun kita kena susun data sekiranya dia bagi data yang berterabur macam ni. Okey, kita kena susun juga. Kita kena susun ni sebab kita nak masukkan dalam jadual, kita nak menentukan apa dan sebagainya. Itu semuanya. Tetapi bergantung kepada kepandaian awak lah. Maksudnya pemahaman awak macam mana yang lebih mudah untuk awak. Cuma cikgu sarankan supaya susun data. Okey, itu saranan je lah Okey, nak buat atau tidak bergantung kepada masing-masing. Okey, seterusnya. Bagaimana anda menentukan julat dalam jadual kekerapan? Okey, macam mana kita nak menentukan julat daripada jadual kekerapan. Yang ini adalah jadual kekerapan. Okey, yang ini adalah jadual kekerapan. Ini nama dia jadual kekerapan Tengok betul-betul Ini adalah jadual kekerapan ni. Ni semua ini adalah jadual kekerapan. Okey, sebab apa? Sebab dia ada bilangan murid ni. Bilangan murid ni lah yang dinamakan kekerapan. Okey, bilangan murid ni lah yang dinamakan kekerapan. Okey, murid yang mendapat skor 2, bilangan muridnya ada 3 orang. Yang mendapat skor 3, bilangan muridnya ada 5 orang. Yang dapat skor 4, bilangan muridnya ada 6. Yang dapat skor 5 ada 8 orang. 6 ada 12, 7 ada 7, 8 ada 3. Jadi macam mana kita nak menentukan julat dia? Okey, macam mana kita nak menentukan julat bagi jadual kekerapan ini? Mudah sahaja. Okey, kita nak menentukan julatnya mudah saja. Selamat datang Nazran. Okey. Jadi kita nak menentukan julatnya mudah saja. Julat ni kita akan ambil nilai cerapan terbesar tolak dengan nilai cerapan terkecil. Kita nak tahu yang mana nilai cerapan. Nilai cerapan ni ialah skor. Okey, sebab cikgu dah bagi tadi bilangan murid ini adalah kekerapan. Okey, bilangan murid adalah kekerapan. Jadi dekat sini adalah kekerapan. Okey, kekerapan bilangan murid. Skor ini adalah cerapan. Okey. Okey. Senang secara mudahnya kalau cikgu tukarkan dalam bentuk data, cikgu tunjuk dalam bentuk data, skor yang dapat 2 ada 3 orang. Maksudnya ada 3 orang yang dapat nilai 2. 2, 2. Itu maksudnya. Yang dapat 3 ada 5 orang. Maksudnya 3 dia 5 orang. 1, 2, 3, 4, 5. Yang dapat 4 markah ni ada 6 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang dapat 5 markah ni ada 8 orang. Jadi 5 markah ada 8 orang. Okey, macam tu. Yang dapat 6 markah ada dan seterusnya lah. Itu maksudnya. Jadi kalau kita lihat cerapannya ialah ini nombor dia. Sebab dia nak nombor terkecil. Okey, ataupun cerapan terkecil sehinggalah cerapan terbesar. Sebab tu kita ambil cerapan terkecil adalah 2, cerapan terbesar adalah 8. Jadi bila kita nak mencari julat, cerapan terbesar tolak dengan cerapan terkecil. Okey, untuk julat macam tadi dah diberitahu, julat adalah nilai cerapan terbesar tolak dengan nilai cerapan terkecil. Okey, kita cari. Jadi yang terbesar adalah 8, tolak dengan yang terkecil adalah 2, maka kita dapat jawapannya adalah 6. Itu cara untuk mencari julat. Jadi kena ingat bila dia bagi satu set data dalam jadual kekerapan ataupun dia bagi set data dalam bentuk set data ini, kita susunlah dahulu dan kita cari nilai terbesar dan juga nilai terkecil. Itu tu julat. Julat simple je. Nak cari dia yang besar tolak yang kecil.
Okey. Itu untuk julat. Okey. Sekarang ini yang kedua kita nak mencari julat antara kuartil. Julat antara kuartil. Okey. Tadi kita dah cari julat. Sekarang ni kita nak cari julat antara kuartil. Baik. Yang ini kita baca sama-sama. Kita tengok sama-sama. Okey. Bagaimana anda menentukan julat antara kuartil bagi satu set data yang tidak terkumpul? Macam mana kita nak menentukan julat antara kuartil bagi satu set data yang tidak terkumpul? Okey, kita nak menentukan julat antara kuartil dia. Okey, saya cikgu besarkan dulu. Okey. Apabila nilai-nilai sesuatu data disusun dengan tertib menaik, kuartil pertama yang dikenali dengan Q1 ialah data yang berada pada kedudukan 1/4. Okey. Yang pertama, manakala kuartil ketiga, okey, yang ini cikgu ubah warna tu. Kuartil pertama 1/4. Kuartil ketiga ialah data yang berada pada kedudukan 3/4. Okey, daripada keseluruhan data itu. Okey, maksudnya dekat sini ialah okey, untuk Q1, kuartil 1 adalah 1/4. Kita akan ada Q2. Kita akan ada Q3. Dan kita ada Q4. Okay. Biasanya Q4 ni orang dah tak cari. Sebab apa? Kalau Q1 kuartil, 1/4, Q2 adalah 2/4. Q3 adalah 3/4 dan Q4 adalah 4/4. Sebab tu 4/4 ni orang dah tak cari. Okay. Yang ini kita dah tak cari sebab nilainya adalah 1. Okay. Tapi dekat sini 2/4 bersama dengan 1/2. Apa maksud 1/2 kat sini? Q2 inilah yang kita kenali dengan nama median ataupun tengah-tengah. Tengah. Median ni tengah. Yang ini. Okay. Jadi median adalah 1/2. Okay. Dia macam tu. Jadi ini dia. Kuartil pertama 1/4 daripada jumlah data itu. Okey. Baik. Kita baca lagi. Okey, kita baca lagi apa yang dikatakan. Gunakan langkah berikut untuk menentukan Q1 dan Q3 dari satu set data yang tidak terkumpul. Yang pertama, kita susun data tertib menaik. Kita kena susun tertib menaik. Sebab tu cikgu ajar tadi, suruh buat susun data. Okey, susun data. Okey, yang kedua, tentukan median. Kita kena tentukan median. Median adalah Q2 1/2. Senang cerita, kita bahagi 2 je. Okey, senang ceritanya kita bahagi 2 sahaja untuk median. Median ni kita bahagi 2. Okey, katakanlah contoh contoh dekat sini. Okey, kita ada 10 data. 10 data, maka kita pun buat untuk cari median. Ini contoh je untuk kita tengok nilai je saja Maka 10 bahagi 2, maka kita ada 5. Dapat 5. Okey. Katakanlah contoh katakanlah data ini ada 10, cikgu bagi datanya. Okey, cikgu bagi contoh data dekat sini Okey, katakanlah kat mana nak bagi ni. Okey, bagi kat sinilah. 1 2 3 4 5 6. Okey, cikgu potong sikit supaya buat 5 nampak sikit. Okey. Supaya kita dapat yang cantik sikit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8. Kenapa saya buat nombor 9 dah? Nak ambil nombor kecil je. Okey. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey. Jadi kita tengok datanya. Kita ada set data yang ini dah disusun Ini dah disusun. Kita ada 10 set data. Kita nak data yang kelima. Jadi kita tengok data kelima. Okey. 1, 2, 3, 4, 5. Maka kita dapati bahawa mediannya adalah 2. Okey, mediannya adalah 2. Itu untuk cari median.
Ini contoh yang simple. Nanti kita tengok dekat bawah nanti bila ada contoh yang lebih baik lagi. Okey. Yang lebih senang untuk awak faham ataupun contoh yang lebih besar. Okey. Itu dia. Okey. Baik. Bahagikan set data kepada dua bahagian iaitu data sebelum median dan data selepas median. Nampak tak? Dia suruh bagi set data sebelum dan juga selepas. Maksudnya dekat sini yang ini satu set data. Okey. Yang ini satu set data. Kalau ikut sini 111112 dan juga silap saya, sepatutnya saya bagi sebelah data sini. Saya silap kat sini. Sepatutnya saya bagi 11 data. Saya nak bagi data apa? Data okey, sini akan dapat 5.5. Maksudnya kita dapat nilai di tengah-tengah lah. Okey, sepatutnya saya bagi 11 data. Saya bagi nombor 2 satu lagi kat sini. Macam tu. Minta maaf, ini silap saya. Inilah kadang-kadang saya pun tersilap juga. Nak buat macam mana kan? Kesilapan sentiasa berlaku. 1, 1, 1, 2. Macam tu. Jadi kita dapati ni. Sebab dia berada di tengah-tengah. Okay, macam tu Baik, tak apa, kita sebab kita tengok di bawah nanti. Terima kasih. Okey. Kita akan bagikan set data kepada dua bahagian. Okey, kita bagi kepada dua bahagian. Okey, iaitu sebelum median dan juga selepas median. Okey. Jadi kalau kita tengok kat sini, okay, ini data sebelum median, ini data selepas median. Okey, ini data selepas median. Ini contoh. Ini contohnya cikgu bagian, nanti kita tengok yang bawah yang betul. Okey, sebelum median dan juga selepas median. Okey, seterusnya. Okey, Q1 ialah data berada di tengah-tengah bahagian data sebelum median. Q1 data yang berada bukan di tengah sebelum median. Q2 pula ialah Q3 sebab Q2 adalah median, data yang berada di tengah selepas median. Okey, sebab tu saya bagi formula, saya bagi terusnya ni Q1 1/4. Maksudnya kalau awak tak nak buat ikut data, awak nak kira di sini pun boleh. Okey, nanti cikgu tunjukkan Jika bilangan data ganjil, maka Q1 dan Q3 terus dikenal pasti daripada susunan data. Jika data ganjil macam ini, kita terus kenal pasti. Sebab apa? Sebabnya ialah, cuba tengok yang berada di tengah sebelum median, maka sini. Okey, 3, 4, 4, 5, 5 yang berada di tengah, yang ini. Itu maksudnya ini Q1, ini Q3. Kita terus kenal pasti. Tapi kalau data itu genap, Q1 dan Q3 akan dapat menjadi nilai purata antara dua data. Okey, dan tengah-tengah data itu sebelum atau selepas median. Julat antara kuartil ialah Q3 tolak Q1. Okey. Julat antara kuartil ialah Q3 tolak Q1. Ni tengok kalau data ganjil kita terus dapat median. Tapi bila data genap, data genap akan diperolehi dengan mencari nilai purata. Okey, kita tengok contoh di bawah. Okey, kita tengok contoh di bawah. Okey, baik. Okey, ini contoh kelima. Okey, kita tengok contoh di bawah ni. Okey, baik. Tentukan julat antara kuartil bagi setiap set data berikut. Okey, cuba tengok dekat sini. Yang ini dia telah pun susun data. Okey, dia tidak lagi bercampur tapi dia dah susun. Untuk yang A, dia dah susun data. 4, 4, 6, 8, 10, 13. Cuba kita tengok berapakah jumlah datanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bila ada 11 data, okey, bila ada 11 data, maka kita tahu ni adalah data ganjil. Bila data ganjil, untuk kita cari median, dia adalah yang berada di tengah-tengah. Macam mana caranya? Caranya ialah awak boleh buat macam ni. Dia ada dua cara. Cara pertama, awak tengok dekat bawah ni, dia susun. Okey, dia dah susun. Okey, cara pertama, potong, potong. Potong, 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 potong. Maka kita dapati mediannya adalah 13. Nampak? Ini cara pertama. Okey. Cara pertama, cara potong. Okey. Kaedah pertama. Kaedah kedua, kita boleh guna macam yang kita buat tadi. Okey, macam yang kita buat tadi, iaitu 1/2
jumlah datanya ada berapa? 11. Jadi maka kita dapat 5.5. 5.5 ni maksudnya data ke 5.5. 1, 2, 3, 4, 5. Yang ini yang popular 5 tu. Kita dapat ini. Itu cara yang kedua. Okey, jadi ada dua cara, dua kaedah. Kaedah potong ataupun kaedah tapi saya yakin dan percaya awak suka kaedah potong sebab senang. Okey, tapi data kecil kita boleh buat. Data besar pun boleh, cuma ambil masa lah. Tak ada salah. Okey, seterusnya. Kita nak tengok. Okey, yang mana kuartil pertama dan juga kuartil ketiga. Kuartil pertama, dia kata berada di tengah-tengah. Okey, berada di tengah-tengah sebelum median. Maksudnya dekat sini, ini potong. Ini. Maka kita dapat kuartil pertama. Okey. Dan kuartil ketiga pun sama. Berada di tengah-tengah selepas median. Maka kita dapat nilai 20 kuartil ketiga. Okey. Sekarang ni, kaedah yang kedua, cara yang kedua ialah kita boleh gunakan formula. Sama juga. Okey, contoh nak cari kuartil 1. Q1 sama dengan cikgu kata tadi 1/4 daripada jumlah data. Okey, darab jumlah data 11. Jadi bila kita dapat 1/4 darab 11, kita tengok 1/4 darab 11. Okey, kita buka kalkulator. Okey. 1/4 darab 11, maka kita dapat 2/3/4 iaitu 2.75. Okey, 2.75. Data yang kedua sebelum data data yang kedua sehingga kepada data yang ketiga. Dia tak termasuk data keempat. Jadi nampak tak dia berada di sini. Okey, dia berada di situ. Dia sebenarnya untuk gunakan kaedah kuartil ni, kaedah Q1 ni, nanti kita akan tengok dia nanti dalam bila kita dah besarkan data tu. Okey, tapi cikgu nak tunjuk bahawa boleh guna yang ini sekiranya awak faham lah. Nanti awak akan faham lagi nanti sebenarnya lebih lagi. Okey, nanti awak akan faham lebih lagi. Okey, cuma cikgu nak tunjukkan supaya bila awak dah mencari sisian piawai, variance yang piawai nanti kita akan guna ni semua. Okey, sebab tu cikgu tak nak tekankan sangat tapi nak bagi tahu bahawa boleh. Okay, sama juga macam ni. Q3 adalah 3/4 darabkan dengan 11 data. Kita tengok. Okay. 3/4 darab dengan 11 data, maka kita dapat 1/4. 8.25. Data yang ke-8. Okay. 1, 2, 3. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapi dia bukan data 8. 8.25. Dan dia tak sampai data ke-9. Jadi ini data Q3. Nampak? Itu maksudnya. Okay, itu maksudnya. Ini kalau data ganjil. Okay, seterusnya kita pun nak mencari julat antara kuartil. Julat antara kuartil ialah Q3 tolak Q1. Jadi Q3-nya adalah 20, Q1-nya adalah 6. Maka kita dapat 14. Kalau cikgu kata nak cari julat, berapakah julat? Ini julat antara kuartil. Kalau nak cari julat adalah yang terbesar tolak dengan yang terkecil. Okey, julat 23 tolak 4. Maka kita dapat berapa? 19. Okey, 19. Betul tak? 19. Betul kan? Jangan salah. Okey, tengok yang B. B, kita ada berapa data? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini pun sama. Data data genap. Okey, kalau kita buat untuk cari median, kita potong. Jadi cikgu ubah warna silap. Okey, nanti kan bercampur aduk. Okey, kita ubah warna dulu. Okay, kita guna warna hijau. Okey, baik. Yang B. Okey, kita data ganjil, kita potong. Maka kita dapat mediannya adalah 19. Betul? Dapat mediannya adalah 19. Sebab dia dah susun data ni.
Jadi kita dapat mediannya 19. Okey, seterusnya kita satu. Okey, betul. Okey, mediannya adalah 19. Okey, seterusnya kita nak cari Q1. Okey, Q1. Kita nak cari Q1. Dekat sini kan sama macam tadi. Okey, kita pun sebab dia nilai yang berada di tengah-tengah antara median, sebelum median dan juga selepas median untuk Q1. Jadi kita potong. Bila kita tengok, ada dua nombor 14. Yang ni pun sama. Ada 120, ada 121. Caranya macam mana? Caranya ialah untuk mencarinya mudah sahaja. Dua-dua nombor ini kita tambahkan dan kita akan bahagi 2. Okey, maksudnya untuk Q1 ialah 14 tambah 14 bahagi 2. Maka awak dapat berapa? Q3, okey, awak akan dapat 20 tambah 21 bahagi 2. Awak dapat berapa? Okey, mari kita tengok. Okey, kita buat pengiraan dia. Okey, 14 tambah dengan 14, kita buat bahagikan dengan 2, maka kita dapat saya sendiri pun faham. 14 tambah dengan 14 tutup kurungan, sebab kita nak kena tambah dulu, bahagi 2, maka kita dapat 14. Okey, kita dapat jawapannya adalah 14. Okey, yang ni kita kena cari sebab mediannya bila dia berada di tengah-tengah. Okey, 20 tambah 21. Okey, yang ini kita akan dapat 20.5 kalau saya tak silap. Okey, 20 tambah 21 bahagi 2, maka kita dapat 11. Tengok. 20, saya buat tambah 1 20 tambah 21, okey, bahagi 2. Okey, kita dapat 20.5. Kita dapat 20.5. Jadi dekat sini kita dah dapat 14. Yang ini terbesar. Okey. Dekat sini kita dapat nilai yang ini 20.5 tolak dengan 14, maka kita dapat 6.5. Itu julat antara kuartil. Okey, itu julat antara kuartil. Okey. Boleh faham tak setakat ni? Okey, baik. Seterusnya, kita tengok soalan nombor 3. C. Kita ada berapa data? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang ni data genap, ada 8. Kita pun potong. 1, 1, 1, 1, 1, 1. Kita dapati ada di antara ini. Maka apa yang kita nak buat? Dekat tengah-tengah ni, dia akan jadi median. Okey, kalau dia nak cari nyatakan median, maka kalau dia nak suruh juga kita nyatakan median, maka kita buatlah median. Mediannya mudah saja. 2.6 tambah 2.8 bahagi 2 sebab dia adalah purata. Okey, maka kita dapatlah dekat sini. Okey, tengok 2.6 tambah 2.8, okey, bahagi 2, maka kita dapat 2.7. Jadi mediannya adalah 2.7. Sekiranya dia nak sekiranya dia nak. Kalau dia tak nak, tak payahlah, kita tak perlu cari. Okey, kita dapat 2.7. Okey, dia sebenarnya dekat sini sebab kita nak tahu julat tu je. Okey, bila kita dah ada di sini, maka kita tengok data dekat sini 1, 1. Okey, maka dekat sini kita dapati ada dua data. Untuk dapat Q1 ialah 2.5 tambah 2.5 bahagi 2. Untuk dapat Q3 pun sama. Okey, Q3 2.9 tambah 3.0 bahagi 2. Maka kita dapat, kalau kita tengok dekat sini, kita buat pengiraan dia. Okey, kita buat pengiraan 2.5. Kalau tengok 2.5 ni, dia akan dapat 2.5 lah. 2.5 tambah 2.5. Tengok salah tulis. Okay. 2.5. Okey, bahagi 2, maka kita dapat 2.5. Okey, sini dapat 2.5. Okey, 2.9 dengan 3. Yang ni awak akan dapat. Tengok 2.9 tambah dengan 3.0
bahagi 2, maka kita dapat 2.95. Okey, ni kita dapat 2.95 tolak dengan 2.5, maka kita dapat 0.4. Okey, kita tengok betul tak ya. 2.95 tolak dengan 2.5, maka kita dapat 0.4. Jadi itu julat antara kuartil. Okey, julat antara kuartil. Yang ini kena faham dahulu julat antara kuartil dan juga julat yang tadi dan juga jadual kekerapan. Benda ni kena faham dulu sebelum saya tunjukkan yang di bawah ini. Okey. Yang di bawah ni sebelum cikgu tunjukkan ini yang pengiraan yang cikgu bagi tahu tadi. Okey, kita nak tentukan dengan menggunakan kaedah tu. Kaedah formula tu kan. Yang cikgu tunjukkan. Okey, cikgu tunjukkan ni. Tentukan julat antara kuartil. Okey, bilangan skor tadi 2 ni semua. Okey, dia kena buat kekerapan longgokan. Okey, kekerapan longgokan yang mula-mula jadi 3 lah kat sini. Kemudian nak tahu pada longgokan seterusnya, kita kena tambah. Okey, 3 tambah 5. 3 ni tambah dengan 5, maka dapat 8. 8 tambah dengan 6, dapat 14. Tambah dengan ni, dapat ini, dapat ini, dapat ini. Yang ini yang cikgu kata tadi. Kita mencari nilai bila Q1 daripada keseluruhan adalah nilainya, jumlah datanya adalah 44, yang tadi cikgu bahagi dengan 11 saja, sebab tu dapat nilai macam tu kan. Okey, kalau kita tengok kat sini, dia bagi dengan jumlah data 44, dia adalah cerapan yang ke-11. Okey, C11, cuba tengok dekat sini, di mana C11? C11 berada di sini. Okey, berada di sini. Okey, maka nilainya adalah 4. Okey, dari sini Q3, okey, dia berada pada cerapan ke-33 dekat sini, maka nilainya adalah 6. Okey, maka 6 tolak 4, kita dapat nilainya 2 untuk cari julat antara kuartil. Sama sahaja dengan yang cikgu tunjukkan tadi ni. Nampak tak ni? Ni kan. Cuma sebab cikgu tak buat kekerapan longgokan. Cikgu hanya buat yang ini saja. Nampak tak? Bila kita buat ni, kita dapati 1/4 bahagi 11, kita dapat 2.75 tadi kan. Jadi nilainya berada di sini pada nilai ni. 6. Okey, dekat sini bila kita buat, kita dapat 8.25. Maksudnya berada di antara ini. Maka ini nilainya 20. Sama saja. Okey, cuma kita tak tukar dalam bentuk jadual macam ni. Yang ini dia tukar dalam bentuk jadual. Jadi yang inilah yang awak kena faham dulu sebelum kita pergi kepada sisian piawai. Sisian piawai, variant dan juga sisian piawai dan juga macam mana nak guna formula. Okey, boleh faham? Okey, yang itu yang cikgu nak tunjukkan dulu untuk hari ini. Okey, untuk hari ini yang itu sahaja yang cikgu nak tunjukkan dan cikgu harap awak boleh faham. Sebab ini adalah data yang penting. Sekiranya awak tak faham yang ini, sebab kena ingat kalau kata awak tak awak tanya saya, cikgu kalau saya tak nak guna jadual macam ni, nak cari Q1 dengan Q3 sebab saya kurang faham, boleh tak saya buat kaedah yang atas ni? Boleh, tak ada masalah. Cuma dia akan ambil masa. Sebab apa cikgu kata dia ambil masa? Sebabnya ialah awak menggunakan data dan biasanya dalam soalan, data dia akan bagi minimum pun dalam 25 ataupun 40 data. Jadi tak perlu nak tulis macam tu. Itu yang pertama. Yang kedua ialah selepas daripada ini, kita akan mula melukis graf, histogram dan sebagainya. Jadi dekat situlah mungkin akan jadi lambat. Boleh buat, tidak ada masalah. Cuma perlahan-lahan fahamkan dahulu yang ini sebelum kita pergi kepada variant dan juga sisihan piawai. Okey, boleh Nazran? Okey, boleh Fatin? Usna dah terkeluar tadi. Okey, boleh. Okey, cikgu harap awak boleh faham dan awak boleh tengok balik semula, boleh rujuk balik semula video ni untuk pemahaman. Okey. Jadi yang ini semua nanti, okey, yang ini semua nanti cikgu minta untuk awak buat dahulu praktis kendiri 8.2A yang nombor 1. Nombor 1 je. Okey, ABC tu je. Sebab saya nak awak kena pasti julat dan juga julat antara kuartil.
Okey, julat dengan julat Abdul Qadir. Oh, nombor 1 dan nombor 2. Okey, nombor 1 dan nombor 2. Julat dan julat Abdul Qadir. Praktis 8.2A, 1 dan juga 2. Okey, nanti cikgu post dalam grup lah seperti biasa. Okey, so itu yang saya nak sampaikan pada hari ini. Okey, untuk surkatan serakan. Okey, jadi tolong ingat balik, cikgu ulang balik. Ingat, untuk mencari julat, kita akan guna nilai cerapan terbesar tolak dengan nilai cerapan terkecil. Untuk mencari julat antara kuartil, kita kena tahu Q1, kuartil 1 dan juga kuartil 3. Jadi julat antara kuartil adalah Q3 ataupun kuartil yang ketiga tolakkan dengan kuartil yang pertama. Q1, Q3 tolak Q1. Okey, macam mana cara nak mencari? Kita mesti ingat, kita kena cari dahulu median dan kuartil 1 adalah nilai yang berada di tengah-tengah sebelum median dan kuartil 3 adalah nilai yang berada di tengah-tengah selepas median. Okey, itu caranya. Developnya begitu. Okey, boleh Okey, ada soalan nak bertanya? Nazran dengan Fatin? Ada soalan? Okey, tak ada dong. Okey, terima kasih banyak-banyak kalau tidak ada. Okey, jadi cikgu berhenti dah dulu di sini. Seperti macam mana yang cikgu kita tadi. Untuk yang CCMP awal, Verin dan juga CCMP awal, kelas yang berikutnya barulah cikgu akan ceritakan. Okey, boleh? Okey, so kita berhenti dahulu. Okey, kita berhenti dahulu untuk hari ini. Terima kasih banyak-banyak kepada Nazran, Fatin dan juga Husna yang mengikuti kelas pada hari ini, dan nanti saya akan postkan juga dalam group berkaitan dengan video ini. Dan seperti biasa, sebab saya dah record video ni, nanti kita boleh rujuk balik semua. Okey, terima kasih banyak-banyak Nazran, terima kasih banyak-banyak kepada Fatin dan terima kasih banyak-banyak kepada Husna. Dan jangan lupa maklum pada kawan-kawan dan juga awak semua, jika nak rujuk, jangan lupa untuk pergi ke channel Telegram saya, Cikgu Isa kan ada, dan juga channel YouTube saya, Cikgu Isa kan ada. So, terima kasih banyak-banyak. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.